InsyaAllah tanda sekalian ini saya ingin kongsikan, kita keluar daripada kitab kita sekejap. Kita kongsikan tentang 4 tips untuk kesejahteraan mental. Ini memandangkan banyak sangat kes yang timbul kebelakangan ini, tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan masalah mental. Kalau tuan-tuan perasan bahawa ni ada satu kes tu yang dia bakar diri dia, yang viral, dengan kereta-kereta sekali dia bakar. Lepas tu dia keluar berjalan dengan keadaan terbakar. Orang tak tahu nak selamatkan macam mana, tuan-tuan. Jadi bila tengok siasat, tuan-tuan, dia putus dengan dia punya kekasih dia. Lepas tu dia tahu kekasih dia ada orang lain. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang memudaratkan diri. Kadang-kadang kita tak boleh nak jangka apa yang trigger kawan-kawan yang macam ni, dan kita jangan ambil mudah, tuan-tuan. Sebab bila dia dah kenal ni, bila saya tengok kes-kes yang melibatkan self-harm ni, waktu dia buat tu, kadang-kadang dia di luar kawalan dia. Bila kita sembang, cakap, bodoh lah ustaz kalau saya nak buat macam tu. Tak masuk akal ustaz saya nak buat macam tu. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya waktu dia buat tu, mungkin dia di luar dia punya kesedaran dia. Mungkin dia duduk di bawah pengaruh yang lain, iaitu musuh kita, yang sentiasa menanti masa kalau kita lemah, tuan-tuan sekalian, kita tak kuat, akhirnya dia akan kawal diri kita dan dia mendorong kita melakukan sesuatu yang boleh memudaratkan diri kita. Jadi kita ambil langkah, jangan sampai jadi macam tu lah, maksudnya. Kawal diri kita, jaga elok hati kita, fikiran kita. Ini saya nak kongsikan dengan sekalian untuk sebagai al-wiqayatu khairun minal ilaj. Berjaga-jaga itu lebih baik daripada merawat. Penyakit mental ni susah berbanding dengan penyakit fizikal, sebab dia tak nampak. Orang pun nak tolong pun payah, sebab dia bergantung kepada batang tubuh tu. Tuan tubuh tu. Baik. Yang pertama, tuan-tuan harus faham, iaitu konsep ini bukan tips lagi, ini konsep tu, iaitu konsep ABC. Konsep ABC ni, A ni, tuan-tuan, dia stand for activating event, benda yang trigger, tuan-tuan. Kadang-kadang mudah sangat. Ada satu kes ni, tuan-tuan, dia kahwin, lepas tu tinggal dengan mentua, lepas tu rasa nak buat rumah sendiri. Jadi buat pinjaman bank semua, dah jumpa tuan-tuan sekalian, lukis semua plan, buat projek jalan, tiba-tiba jadi serabut. Dia tak boleh tidur, tuan-tuan sekalian, merunsingkan. Ingat rumah tu dia jadi runsing, tuan-tuan sekalian. Dan sekali ambil langkah memudaratkan diri juga. Kita ingat, macam mana boleh jadi macam tu? Kita tak tahu, tuan-tuan sekalian. Mungkin hari ni kena kat orang, kita tak tahu besok kita pergi cek doktor kata, tuan-tuan sekalian, dia jadi trigger kat kita. Kita tak boleh tidur malam, tuan-tuan sekalian, risau. Nanti tuan-tuan sekalian yang membawa kemudaratan. Ini dia panggil E, iaitu benda yang trigger, activity event, tuan-tuan sekalian. B stand for belief, iaitu kepercayaan. Bagaimana kita melihat A. B ni iaitu bagaimana kita melihat A itu. Tuan-tuan sekalian, belief. You are what you believe, ataupun you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu fikirkan, dan kamu adalah apa yang kamu percaya. Dan C, tuan-tuan sekalian, C stand for consequence, iaitu natijah dia, hasil dia. Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, yang menentukan C ni, hasil dia ni, ataupun impak kepada diri kita ni, bukannya E. Saya nak bagi tahu, bukannya E. Yang menentukan impak dia ke atas diri kita adalah B, iaitu bagaimana kita melihat E. Kalau B itu positif, maka walaupun A itu negatif, C akan jadi positif juga. Tapi kalau B itu negatif, tuan-tuan, walaupun A itu positif sangat, C juga akan jadi negatif. Kalau B itu negatif, dia bergantung kepada B. Nanti saya tengok.
Kita bawa hadis tunjuk macam mana Nabi sebut tentang faktor Islam. Ini penting tentang sebab tu kita kena sentiasa positif. Saya ada rakan baik saya atasnya. Dia pernah ceramah dia tentang modul ABC ni. Baru ni dia diuji oleh COVID. Atasnya dia duduk jauh di Gombak sana. Jadi dia beritahu, saya tanya macam mana. Mula-mula dia sekarang ni COVID dia kalau anak-anak sekolah atasnya dia datang melalui anak sekolah. Dia datang kot tu. Balik daripada sekolah. Mula-mula isteri kena, anak-anak kena. Lepas tu dia tak kenal. Dia seorang tak kenal. Lepas tu lalas sekali habis satu rumah atasnya. Lepas saya dapat tahu, saya kata duduk jauh. Kata kalau dekat-dekat boleh saya pergi tolong-tolong apa-apa yang patut. Lepas tu dia kata sebenarnya kita dah tolong anak. Ada tolong kot mana? Dia kata your ABC module. Your ABC module. Inilah modul ABC ni. Saya kalau macam tu, kalau dia faham macam tu, saya jawab. Okay, mind your B. Jaga kamu punya B. Find the hikmah. Cari hikmah. Maksudnya kena sentiasa trust Allah, positif dengan Allah. Dan insya-Allah dia akan jadi positif. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini tips dia sebenarnya. Tips yang pertama iaitu manage your thoughts. Uruskan fikiran anda maksudnya. Ingat pikiran kita, kewajipan kita. Kita yang jaga dan kita yang bertanggungjawab. Jangan bagi yang lain urus kita punya fikiran. Do not let the house open, not guarded. Thief will come in. Maksudnya, kita atasnya ada rumah, kita ada pagar rumah, ada pintu, malam kita lock, kita mangga sebaik mungkin supaya pencuri tak masuk. Jangan duk biar pintu terbuka, pagar terbuka, nanti pencuri masuk. Fikiran kita pun macam tu juga. Kontrasnya dia ada pintu dia ada pagar dia. Kontrasnya jangan biar sebarangan terbuka. Kontrasnya jangan biar sebarangan masuk. Kontrasnya dalam pagar, dalam fikiran kita. Contoh kalau pencuri masuk rumah, kontrasnya dia mungkin ambil harta. Dia ambil harta kita, dan kita boleh cari harta tu. Tak apa. Selagi mana tidak memudaratkan nyawa kita, dia ambil harta, kita boleh cari harta. Tapi pencuri yang masuk ke dalam kotak fikiran kita ni atasnya, dia bukan curi harta, dia curi semangat kita, dia curi roh kita, dia curi harapan kita. Akhirnya we become hopeless. Akhirnya kita tak ada semangat untuk hidup. Dia curi sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Saya tak nak hidup lah. Saya dah tak semangat nak hidup lah. Biar saya mati lah. Saya rasa mati lebih mudah lah. Nampak atasnya apa yang dia curi? Tak ada apa. When there is a will, there is a way. But when there is no will, there is no way. Dan dia curi will. Sebab itu lebih bahaya pencuri yang masuk ke kotak fikiran kita. Pencuri yang masuk ke rumah kita ni, tiba-tiba kita tersedak kan? Kita jerit, pencuri! Dia lari. Tapi apa berlaku kat pencuri yang masuk dalam kotak fikiran kita? Kita layan dia. Relax lah. Duduk dulu. Makan dulu. Malah kita bagi waktu eksklusif untuk dia. Kita asingkan diri kita dengan orang lain semata-mata nak bersama pencuri tadi. Kita layan dia. Akhirnya habis segala-galanya yang diambil oleh pencuri tadi. Habis. Tak ada semangat. Tak ada why. Tidak ada why lagi. Makna lagi untuk kita hidup. Any negative things, block it maksudnya. Jika ada fikiran-fikiran yang negatif, block it maksudnya. Tutup dia. Jangan biar dia masuk dalam kotak fikiran kita.
and fill it with positive thoughts. Isikan dengan fikiran yang positif. Tuan-tuan sekalian, pencuri masuk rumah, biasanya bila tak ada orang, bila tak ada orang. Jadi fikiran kita kena bagi ada benda dalam fikiran kita. Fikiran tak boleh kosong. Kalau kosong akan ada yang isi, dan bila yang isi itu musuh kita, yang diisinya adalah sampah, tuan-tuan sekalian. Yang diisinya adalah racun, tuan-tuan sekalian, yang boleh memusnahkan diri kita. Sebab itu kita isi dulu dengan fikiran-fikiran yang positif. Ini tips yang pertama. Ingat, tuan-tuan sekalian, our thoughts, maksudnya fikiran kita, kewajipan kita, maksudnya kita yang kena jaga, kita yang kena urus, maksudnya. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, turn your fear and anxiety into doa. Tukarkan ketakutan dan kebimbangan kita kepada doa. Ustaz, ni kad Ustaz 30,000 lebih, Ustaz, macam mana kita boleh raya lah? Jadi takut bimbang nak raya. Jangan takut bimbang nak raya, boleh hidup tak? Itu soalan yang tuan-tuan sekalian, tak apa, takut dan bimbang itu biasa dalam kehidupan kita. Dan kita tukar kepada doa. Apa yang kita takut, apa yang kita bimbang, tukar kepada doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, peliharalah kami, ya Allah, negara kami, ya Allah, daripada musibah ni, ya Allah. Minta, tukar kepada doa. Ustaz, saya risaulah, Ustaz, anak cucu saya ni jauh di sana. Tak apa, tukar kepada doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan anak cucu, pasangan aku, suami aku, isteri aku kepadamu, ya Allah. Kau pelihara dan jagalah mereka, ya Allah. Kepada Allah. Apa yang kita risau, apa yang kita bimbang, tukar kepada doa. Kita bimbang, penyakit apa ni, kau semua rasa tak. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada penyakit yang berbahaya, ya Allah, yang aku minta simpang daripadanya, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Semua apa yang kita bimbang, tukar kepada doa. Di samping kita berikhtiar. Do not feed your fear, iaitu jangan kita layan, jangan kita gemukkan ketakutan kita. Bagaimana kita gemukkan ketakutan kita? Kita layan dia. Dan antara layanan yang terbaik yang kita bagi kepada ketakutan kita, iaitu, tuan-tuan sekalian, iaitu dengan fokus kepadanya. Ingat, the rule of focus is focus makes a things grow. Fokus akan menjadikan sesuatu itu membesar. Kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan fokus pada masalah akan jadi besar. Kita panggil spotlight modes ataupun exaggeration, membesarkan sesuatu yang kecil. Jadi kalau ada masalah, nak fokus apa, Ustaz? 15% saja kepada masalah, 85% kepada penyelesaian kepada masalah. Kalau tidak, masalah itu akan jadi besar. And ask Allah for protection, minta perlindungan daripada Allah. Kita ni, tuan-tuan, bila kita biasanya kita ada masalah pemikiran mental ni, bila kita suka ambil sesuatu tu, ujian tu personal ni, macam kita seorang diuji. Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu, semua orang diuji, dan di sini tempat ujian. Semua orang diuji. Kita selalu kata macam ni, jaga-jaga, tuan-tuan sekalian. Ni apa? Personal, take it personal macam mana? Why me? Kenapa aku? Bukan kau seorang lah. Semua orang diuji lah. Malah lebih teruk lagi kadang-kadang ujian yang dikenakan ke atas orang lain. Sebab tu jangan ambil personal. Dan bila Allah Ta'ala uji, tuan-tuan sekalian, kenapa Allah Ta'ala uji, Ustaz? Allah Ta'ala uji pertama, mungkin Allah Ta'ala nak kita tuan-tuan sekalian, dah semakin jauh daripada Allah. Suara kita dah semakin tak nyari zikir macam dulu, semakin kurang zikir, tuan-tuan sekalian. Bangun malam pun dah semakin jarang-jarang, tuan-tuan sekalian. Solat pun kadang-kadang semakin longgar. Maka Allah Ta'ala ingin sayangkan kita. Dia henyak kita, dia goncang kita, supaya kita balik kepada dia.
Tuhan tuan-tuan sekalian, kalau ujian di dunia, cik, ni bilik ujian, cik datang nak ambil ujian ke? Ya. Oh, dia sila duduk, cik. Oh, ni kertas ujian. Cik ada sejam ya, daripada sekarang. Okey, baik, terima kasih. Kita tuan-tuan sekalian tengok-tengok kertas ujian kita jenis sport kan. Tak baca semua. Allah, sport tak naik. Sport tak naik. Tak boleh jawab. Cik, sekejap. Ya, ada apa? Cik, tak boleh jawab. Cik boleh tolong tak? Ada ramai ujian dan tak tolong kau orang. Dia tu tengok atas, tengok bawah. Dia kata, macam ni lah. Saya boleh tolong, tapi biar cik keluar, biar saya jawab. Senang ni. Itu dunia kan. Tapi Allah Ta'ala, bila dia bagi ujian kat kita, pertama dia mesti tahu level kita, kemampuan kita, dia mesti tahu. Sebab dia yang cinta kita. Lepas tu tiba-tiba dia uji kita. Ya Allah, aku buntu. Ya Allah, aku tak mampu. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah. Allah Ta'ala kata apa? That's what I want. Call me. I will help. Aku nak tolong. Itu tujuan aku sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang bila kita ada masalah, kita call orang tu kan, masuk voicemail. Pergi klinik tutup. Doktor sakit perut. Tuan-tuan sekalian, kenapa jadi macam ni? Kita marah kat kawan kita kan. Sebenarnya dia pun bukan dia nak, tak nak tolong. Tapi Allah Ta'ala tutup pintu tu. Supaya apa? Hey, call me. Yang aku dekat dengan kau, lebih dekat daripada urat lehermu. Ni jugular vein ni hablil warid, putus mati, aku lebih dekat daripada urat leher tu. Kau nak cari yang lain, aku kau tak nampak. Maksudnya, maka Allah Ta'ala masih sayangkan kita. Dia tutup semua pintu-pintu yang kita boleh cari. Akhirnya kita balik, supaya kita balik kepada dia. Qal li wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Panggil aku. Tidak ada apa-apa yang tidak aku boleh selesaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, biasa Allah Ta'ala uji dengan mengambil sesuatu daripada kita. Dia ambil ketenangan, dia ambil kenikmatan, sihat dan sebagainya, dia ambil. Kenapa Allah Ta'ala ambil? He takes in order to give. Dia mengambil dengan tujuan untuk memberi. Dan sebaik-baik pemberian yang Allah Ta'ala beri selepas dia ambil ialah kembali kepadanya, dekat dengannya, cinta dan kasih kepadanya. Betul tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala bagi yang demikian. Dan saya nak ingat, nak beritahu tuan-tuan, apa saja yang Allah Ta'ala ambil, kalau kita kembali kepada dia, it will be returned. Dia akan pulangkan apa yang dia ambil. Kalau dia ambil anak kita dan kita rela, dia akan pulangkan anak kita. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ambil Yusuf daripada Yakub. Yakub menangis sampai hilang penglihatannya. Allah Ta'ala pulangkan akhirnya Yusuf kepada Nabi Yakub. Allah Ta'ala ambil Musa daripada ibunya. Hanyutkan dia. Ibu Nabi Musa jadi ragu-ragu. Allah Ta'ala ilhamkan keyakinan, hanyutkan. Maka dia hanyutkan Musa. Hanyut nak lari kepada Fir'aun. Allah Ta'ala kata, I'm in charge. Dibawa bakul itu ke rumah Fir'aun. Ambil kau. Di rumah Fir'aun, Asyah dapat ke Asyah. Allah Ta'ala yang memiliki hati, dibukakan hati, dilembutkan hati. Rujuk dengan Fir'aun, dilembutkan hati. Aku yang membuka, memegang segala hati. Waktu hanyut tu, tuan-tuan sekalian, mak dia kata, ada kakak Musa. Wahai kakak, ikut bakul ni. Sampai sana. Jadi Asyah tanya, macam mana ni, siapa nak menyusu? Jadi kakak dia kata, saya tahu ada orang yang boleh menyusu. Maksudnya, akhirnya dipulangkan Musa kepada ibunya. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Bila dia ambil, kita kata Allah Ta'ala akan pulangkan. Allah Ta'ala ambil kesihatan daripada Ayub. Nabi Ayub yang sakit yang lama, Allah Ta'ala pulangkan.
Dan terusnya Allah Ta'ala pulangkan. Dalam satu hadis terusnya Allah Ta'ala sampai ajar seorang anak, seorang kanak-kanak, anak yang kecil, malaikat ambil nyawa. Allah Ta'ala tanya malaikat, ini untuk pengajaran kita. Terusnya Allah Ta'ala ambil tanya malaikat, adakah anak yang kamu ambil ini kesayangan kedua ibu bapanya? Ya Allah, mereka sangat sayang kepada anak ini. Apa kata hamba-Ku? Malaikat jawab, mereka rida ya Allah. Malah mereka menyebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Ta'ala kata, binakan satu rumah di syurga dan namakan rumah itu Baitul Hamd. Rumah Alhamdu maksudnya tasbih pujian kepada Allah. Baru ni dia Syah Alam accident 8 orang satu keluarga Tuhan ambil. Kalau ayah dia itu, nanti Allah Ta'ala akan pulangkan. Mereka sampai dulu di rumah. This is not our home later, tuan-tuan. Dan mereka sampai dulu di rumah, tuan-tuan. Kemudian baru ni accident pula 4 orang juga, satu keluarga, 3 orang anak, seorang isteri juga meninggal. Ayah dia itu, tuan-tuan, tidak pernah menyalahkan. Dia tak menyalahkan. Bila orang salah tak mungkin di charge pemandu mabuk itu bawah 302, tuan-tuan sekalian, membunuh, kan? Ayah dia kata dia tak penting itu semua, yang penting ini takdir tak atas diri dia, maksudnya roh dia kami. Ayah dia itu, maka Allah Ta'ala pastinya akan memulangkan apa yang diambilnya. Sebab bila dia ambil, dia nak memberi sesuatu, iaitu kasih sayang, dekat dengan dia, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang kedua, turn your fear and anxiety into doa. Tips yang ketiga, tuan-tuan sekalian, iaitu turn your pain into growth. Tukarkan kesakitan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Turn your pain into growth maksudnya, kalau kita gagal, macam mana kita nak menjadi lebih berjaya? Kalau kita jatuh, macam mana kita nak bangkit balik maksudnya. Ini tuan-tuan sekalian, tips yang ketiga, take a lesson. Jangan duk, tuan-tuan sekalian, kalau benda dah berlaku, tuan-tuan sekalian, jangan duk kalau maksudnya. Ada satu kes ni, tuan-tuan tahu, ini saya nak beritahu pengajaran untuk kita, tuan-tuan sekalian. Ini dia kongsikan dalam Facebook, tuan-tuan sekalian. Kes dia berjalan dengan mak dia kat kebun kelapa, tuan-tuan sekalian. Jalan-jalan, buah kelapa jatuh tepat atas kepala mak dia. Dia duduk belakang mak dia, tuan-tuan sekalian. Jatuh tepat, tuan-tuan sekalian, berlaku pendarahan, meninggal mak dia. Tuan-tuan tahu apa berlaku kat dia? Dia murung, tuan-tuan sekalian, 4 tahun lebih tak boleh terima takdir. Kenapa aku tak boleh selamatkan makku? Kenapa aku tak boleh halang buah kelapa tu? Dia tak boleh terima tu, tuan-tuan sekalian. Dia murung sakit mental 4 tahun lebih. Untuk apa 4 tahun ni, tuan-tuan sekalian? Mahalnya harga 4 tahun ni untuk dapat apa? Dapat 5 huruf. Satu perkataan 5 huruf, harga dia 4 tahun. Apa dia? RIDHA. Dia kata mahalnya harga redha. Sebelum ni dia tak redha, sekarang dia redha, lega tu. Tapi mahalnya untuk dirinya 4 tahun lebih dia merana, tak boleh terima takdir. Take the lesson, make you more compassionate, empathy, feel for others. Biasanya tuan-tuan sekalian, kalau kita alami, kita akan lebih memahami, tuan-tuan sekalian. Dan ini tuan-tuan sekalian, hadis mungkin kita dapat 3 tips yang ini, tuan-tuan sekalian, mengandalkan masa kita yang sudah agak lambat. Sebenarnya subuh pula lambat, tuan-tuan sekalian. Tak apa, ini mungkin last yang tip yang terakhir, iaitu untuk hari ini, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok hadis ni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pegang hadis. Kadang memang kita tahu dah hadis ni, tapi kita duk ambil sekat-sekat. Cuba tuan-tuan tengok pelik hadis ni, memang ni lah kunci. Kalau tuan-tuan tak bahagia kan, ni kunci dia, masalah dia kat sini. Tuan-tuan tak ada kunci ni. Tapi kalau tuan-tuan ada kunci ni,
Ada kunci pun tak guna, tak boleh juga. Maksudnya tuan-tuan guna. Inilah kunci kebahagiaan dia. Tuan-tuan tengok hadisnya. Saya terjemahkan. Ajaban. Nabi mula ayat. Ajaban ni tuan-tuan sekalian, dia mulakan dengan hal, maksudnya pelik lah. Macam orang kata cakap, pelik lah. Li'amril mu'min, untuk urusan orang yang beriman ni pelik. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan dia kullahu, maksudnya tak ada pengecualian dalam dunia ini, hidup ini, semua baik. Laisa zalika li ahadin illa lil. Allah Taala lagi stres lagi. Benda ni minta maaf. Orang lain takkan asal, orang lain takkan menikmati, melainkan orang beriman je. Maksudnya kalau kita masih ni, maksudnya kita kena cek iman kita. Sebab Nabi kata, benda ni, kenikmatan ni tak akan dapat melainkan orang yang beriman. Apa dia? In asabatku sarra, jika yang menimpanya itu kebaikan, syakara, dia bersyukur. Dia bersyukur. Fakanat khairan lahu, maka baik baginya. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan dapat kan harta yang banyak, dia belum pasti jadi nikmat lah. Dia silap-silap jadi punca musibah. Tuan-tuan sekalian, silap jadi punca musibah. Sebab syarat nak jadi nikmat, syarat nak jadi kebaikan, syakara. Kalau tak syukur, kafara, habis. Tuan-tuan sekalian, jadi punca musibah. Syarat yang pertama. Fakanat khairan lahu, maka baginya kebaikan. Wa in asabathu dharra, jika yang menimpanya itu kemudaratan, sabara, dia sabar. Fakanat khairan lahu, maka yang demikian itu baik baginya. Saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ada dua benda kan. Ada dua benda aja. Satu nikmat, satu musibah, dan dua-dua baik dengan syarat syakara wa sabara. Syukur dan sabar. Itu je tuan-tuan. Dia nak apa ni tuan-tuan? Ini tuan-tuan sebenarnya kunci kepada kebahagiaan kita. Saya rasa cukup dah perkongsian kita untuk hari ini. Moga apa yang kita dapat ini menjadi ilmu kepada kita untuk kita amalkan yang baik, pastinya daripada Allah, yang taif daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.